dapat bersiaran hari ini. Saya ada biasalah bila dah ada meeting apa semua, jadi ni baru sempat lah nak buat. Okay, so hari ni nak cerita tentang kenapa ibu hamil minum air gula. Siapa yang pernah ada pengalaman ni? Saya pernah minum air gula ni. Okay, so it is not a good experience. Tetapi kita buat kalau dah disarankan oleh doktor. So okay, sekejap ya, saya setting. Right, so saya ada satu artikel saya akan kongsi tentang kenapa ibu hamil perlu minum air gula. Right. Okay, so saya jumpa artikel ni tentang kenapa ibu hamil perlu minum air gula daripada Columbia Asia. So puan-puan pun boleh refer kepada artikel ni untuk membaca, untuk menambahkan pengetahuan kita. Okay, so okay, so satu persoalan yang sering ditanya oleh setiap wanita hamil, minum air gula bukanlah hal yang disengajakan. Okay, memang kerana mendapat arahan daripada doktor, maka kita buatlah. Okay, so saya nak kongsi dekat sini, diabetes ataupun kencing manis type 1 adalah penyakit yang boleh berlaku sebelum hamil, ia juga boleh berlaku semasa hamil. Oleh kerana kencing manis membahayakan wanita yang hamil dan juga bayi di dalam kandungan, okay, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan memo supaya ibu hamil yang berisiko melakukan ujian saringan untuk GDM ya ataupun gestational diabetes mellitus ni pada minggu 24 ke 28. Okay, so dikatakan minum air gula, ujian minum air gula. Okay, bagi pesakit diabetes yang belum hamil, mereka perlulah menghadiri pre-pregnancy counselling supaya sebelum hamil, supaya mereka mampu mengawal paras gula dalam darah dengan baik sebelum dan sewaktu kehamilan. Okey, memanglah tak sedap minum air gula ni ya. Dia memang tak sedap, dia pekat gila, manis kan. Yang dibuat daripada 75 gram serbuk glukos yang dilarutkan dalam segelas air. Rasanya amat manis dan perlu dihabiskan sehingga diberi masa dalam 20 minit. Okay, bila masuk ke dalam tekak, rasa payau dan mual mula berlaku, Masya Allah. Okay. Dan kadang-kadang menyebabkan pesakit muntah. Dan ini kena buat balik lah. Okay, kena datang balik buat dan sebagainya. Memang kena datang balik buat. Okay, so ini adalah satu pengalaman yang saya sendiri pernah lalu ya. Okay, so pernah adalah pesakit serta kaki tangan kesihatan dalam menjayakan ujian minum air gula ni ada sebab dia. Antaranya ialah jumlah kes kencing manis type 2 diabetes mellitus di negara kita meningkat sangat mendadak. Bagi wanita hamil juga menunjukkan peningkatan yang sangat mendadak. Wow. Okay, dan kemudiannya, GDM ni memang membawa risiko kepada ibu dan bayi. Kalau tak percaya, boleh cuba rasa dan lalui benda ni sendiri. Okay, right. Apabila berlaku kes macam ni kan, klinik swasta dan ataupun hospital private dia tak ambil tau. Dia tak ambil ibu hamil yang berisiko tinggi. Semuanya akan dirujukkan kepada hospital kerajaan. Okay. So jika anda sememangnya sudah seorang pesakit kencing manis, dapatkan nasihat doktor untuk menstabilkan glukos dalam darah, menjaga pemakanan, menjalani senaman yang sesuai dan berhenti dari aktiviti tidak sihat seperti merokok dan sebagainya. Okay, so mereka yang mengalami GDM ya akan terus berisiko untuk mengidap kencing manis selepas dilahirkan. Dan yang ini memang doktor akan dah beritahu kita dah. Okay, so siapakah wanita yang berisiko? Right. So pertama ialah wanita yang mempunyai BMI melebihi 27. Okay, kemudian wanita yang pernah mengalami gestational diabetes, wanita yang punya ibu, bapa, history ya, history keluarga, adik-beradik yang juga pesakit kencing manis. Okay, wanita yang pernah melahirkan bayi 4 kilo atau lebih, sejarah perbidanan, keguguran dan kelahiran yang bermasalah, pemeriksaan air kencing didapati mempunyai glukos, ini lepas 2 kali test ya, dan masalah kandungan seperti darah tinggi, air ketuban yang berlebihan dan penggunaan steroids ketika hamil. So ini adalah wanita-wanita yang berisiko yang kemungkinan akan diminta untuk mengambil ujian
air gula. Okay, so bagi wanita-wanita yang berisiko, okay, so mereka dinasihatkan untuk menjalani ujian minum air gula secepat yang mungkin. Right. Okay. Okay, so bila diambil ni diambil darah 2 kali. Kali pertama dikenal sebagai fasting blood sugar jika dikatakan normal, jika kurang daripada 5.1 bacaan dia. Dan kali kedua diambil selepas 2 jam. Keputusannya mestilah bawah 7.8 kiraan dia. Jika keputusan fasting blood sugar lebih tinggi dari 7, kemungkinan wanita ini sudah mengalami diabetes sebelum hamil lagi. Okay, right. Kemudian ibu ni kena melalui satu kaunseling diabetic diet dan menjalani lagi beberapa ujian darah. Wow. Okay. So ni satu benda yang sangat bahaya sebab ibu yang ada GDM mengandung anak dia tu, bayi tu besar. So bila bayi besar ada banyak komplikasi. Okay, bila bayi besar kemungkinan untuk selamatkan terpaksa melalui bersalin secara pembedahan sebelum cukup term dia dan sebagainya. Okay, sebab saya mengalaminya. Okay, so apakah yang boleh berlaku jika mereka yang berisiko lari daripada ujian ini? Okay, sebab sebenarnya kita kena lalu ujian ini sebab kita pun tak tahu kita memang ada darah tinggi. Okay, alright. So ketika hamil, hormon kehamilan merupakan faktor utama mengapa insulin tidak mencukupi di dalam tubuh wanita yang mengandung, dan ini dikenali sebagai insulin resistance. Okay, keadaan ini di mana insulin tidak mencukupi mengakibatkan tahap glukos dalam darah wanita hamil ini berada di tahap tinggi. Okay, glukos yang tinggi boleh menyebabkan masalah dalam bayi seperti keguguran, kelahiran pramatang, okay, bayi yang besar, sudden death, okay, dan masalah jantung dan tulang belakang bayi. So masalah untuk ibu pula sentiasa kerap kencing, sentiasa lapar, dahaga, kenaikan berat badan, dan jika paras glukos dalam darah tinggi, berat badan juga boleh menurun. Okay, so selain itu ibu akan merasa sangat penat, cepat penat, tidak bertenaga, risiko kelahiran secara caesarean dan juga mengidap kencing manis pada masa hadapan dan di usia yang tua. Okey. Jadi bagi mengelakkan masalah ini, pada pendapat saya, ini doktor ni Dr. Nurintan binti Zainal Shah kata, setiap wanita yang ingin hamil mestilah berusaha untuk menjaga kesihatan dari peringkat sebelum hamil lagi. Okey, jalani kehidupan yang sihat, lakukan pemeriksaan kesihatan dan pastikan tiada kencing manis, darah tinggi dan masalah thyroid dan apa-apa saja masalah. Okey. Pastikan berat badan sesuai dengan ketinggian. Jika anda sememangnya seorang pesakit kencing manis, dapatkan nasihat doktor untuk menstabilkan glukos dalam darah, jaga pemakanan, jalani senaman, berhenti daripada aktiviti tidak sihat. Okay, dan ada ubat-ubat yang doktor boleh beri dan selamat diambil ketika hamil. Okay, so jika hamil di usia 25 tahun ke bawah dan tidak mempunyai risiko, tak perlu minum air gula. Jadi bagi wanita lain nampaknya tiada pilihan yang bijak lah selain cekalkan hati dan jalani ujian air gula ini. Okay, so very interesting, right, tentang ujian air gula. So, sebab tu kita kata memang ramai ya ibu melalui benda ni ya. Saya stop sharing sekejap. Okay, so ramai ibu memang menjalani rawatan ujian air gula ni, termasuk saya. Saya mengalami GDM pada kelahiran pada kehamilan ketiga, anak ketiga dan keempat, dan pada waktu itu berat badan bertambah dan juga pada waktu itu saya kira saya hamil pada usia 30-an, so mungkin memang boleh mendapat risiko tu. Okay, sekejap ya. Okay, so itu saja nak kongsi kenapa ibu hamil perlu minum air gula. So I balik daripada appointment tadi. Okay, alright, so now before I end the session, saya nak kongsi tentang beberapa pesanan. Okay, sekejap ya. Okay, pertama ialah untuk vaksin kepada ibu hamil dan menyusu. So sekarang ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan menyusu, jadi jangan lupa kemas kini status di MySejahtera. Sebentar ya. Okay.
Right. Yang kedua, kami dah terbitkan e-book yang kedua iaitu panduan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu. Boleh dapatkan secara percuma di laman web kami. Okay, so jangan lupa. And then yang ketiga adalah servis penghantaran makanan berpantang untuk ibu dalam pantang. Jadi untuk ibu dalam pantang boleh jimatkan masa, okay, tidak menghabiskan banyak masa di dapur dengan menempah makanan berpantang yang bukan saja berkhasiat, bukan saja premium, tetapi kaedah masakan dia adalah mengekalkan zat-zat yang ada dalam makanan itu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya memang ringkaskan sebab I have back-to-back meeting and I have a lot of meetings and papers to do. Jadi saya memang cram my time. So hari ni pun saya back-to-back meeting juga. Okay. So I hope this short session benefits all. Please help to spread this. Okay, please help to tag people who can benefit. Why puan dalam pantang, puan kena lalu ujian air, puan dalam hamil, puan kena lalu ujian air gula, dan saya pun kena juga dulu. Okay, so I hope you stay safe, take care, and then jaga pemakanan. Okay, jaga pemakanan untuk ibu hamil, bukan makan untuk 2 orang, tetapi mengambil hidangan yang secukupnya untuk ibu dan bayi yang dikandung. Dia bukan makan untuk 2 orang. Okay, so itu yang penting sekali. Alright, kemudian jaga makan untuk ibu, stamina ibu, dan juga untuk pembesaran janin. So ramai yang terlupa bahawa janin ni dia memerlukan makanan daripada ibu dia saja. Right, so that's why kita jaga makan. So that's it. Saya pernah dengar yang ini adalah situasi lepas pantang. Okay, lepas pantang. Jadi kalau ibu tu dia tak makan yang berkhasiat, yang secukupnya, okay, susu dia mungkin tak berkualiti ataupun kurang. Okay, so bila kita resort kepada susu formula pun mahal susu formula untuk bawah 1 tahun memang mahal. Tapi sepatutnya, okay, mereka melabur dalam mendapatkan makanan yang bagus dan mahal untuk hasilkan susu yang berkualiti dan berkhasiat. Sepatutnya begitu. Sebab tu susu formula untuk bawah, untuk infant untuk infant sangat mahal. Okay. So technically jika ibu tu mengambil budget tu untuk makan yang makanan yang berkhasiat, itulah harga susu tu, memang mahal. Harga susu ibu memang sangat mahal. Okay, so bagaimana nak mendapatkan kualiti susu yang bagus? Mestilah bermula daripada semasa hamil. Dan tadi doktor daripada Columbia Asia tu pun dah cakap, untuk mengekalkan kesihatan mesti mula daripada sebelum hamil lagi. Jadi kalau kita langgar tak makan dengan berkhasiat, tak jaga pemakanan, kenalah melalui ujian air gula. Ujian air gula tu memang tak sedap. Seriously tak sedap. Sebab air dia sangat pekat dan sangat manis. Tapi you kena habiskan. Okay, so good luck to all the mothers out there. Take care and stay safe. So nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.